Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum ayuhal tullab awi talibat a'izza, para pelajar putra puteri yang dikasihi lagi disayangi sekalian. Kepada channel anak kuliah Ustaz Amran Ad-Dumyati. Hari ini 21 bulan 8 2021 bersamaan dengan 3 Muharram. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dapat meneruskan lagi sisa baki hidup kita ini untuk mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelajar putra puteri yang dikasihi lagi disayangi sekalian, sebagaimana kita tahu, untuk para pelajar daripada sekolah kebangsaan naik tingkat T1 akan belajar di sekolah Arab, khususnya dari tingkat T1 ni banyak menggunakan buku-buku Arab, sama ada tafsir, hadis, akhlak, tauhid, balaghah dan seumpamanya, tidak berhajat kepada memahami bahasa Arab, grammar Arab. Dan untuk para pelajar yang belum ada asas lagi, bolehlah rujuk huraian ini berhubung dengan nahwu, taisirun nahwi untuk lisan ula tingkatan 1 di bawah kelalaan Yayasan Ikhlam Kantan. Dan uraian ini sengaja nak buat khususnya untuk anak-anak lah dalam menghadapi dalam pembelajaran daripada tingkat 1, 2, 3, 4 dan 5, khusus kepada anak-anak sendiri dan umumnya kepada para pelajar yang anak sendiri pun jadi mudaris, jadi guru di tingkat 1 di sekolah anak, mengajar taisir nahwi dengan maknanya belajar grammar bahasa Arab secara mudah. Untuk itunya insya-Allah kita akan mulakan. Sebagaimana kita tahu, sebelum tertinggal, bagaimana kita tahu kita belajar bahasa Arab ni penting. Nombor satu sekali, kita nak faham Al-Quran Al-Karim. Yang keduanya nak faham hadis Nabi SAW, sama ada sirah Nabi SAW, sirah Nabi-Nabi dulu, nak faham syair-syair Arab, sama ada jahiliyah atau Islami. Semua sekali berajak kepada ilmu nahwu, grammar bahasa Arab. Sebab itulah Quran sendiri dan hadis bagaimana anda sebut tadi, dia turun dari bahasa Arab. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebut kami buat tu Quran dari bahasa Arab, mudah-mudahan mendapat manfaat bagi mereka yang ta'qilun, menggunakan akal fikiran dengan betul. Kalau kita tengok di sudut hadis Nabi SAW, Nabi sebut ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Belajarlah kamu bahasa Arab dan ajarlah kepada anak-anak didik kamu, anak bangsa kamu. Sebagaimana kata-kata Imam Musayyuti rahimahullah ta'ala, pentingnya bahasa Arab, pentingnya nahwu, soraf, untuk memahami tafsir, hadis, tauhid, fiqh dan seumpamanya, sehingga dia menyebut innal uluma kullaha muftakiratun ilaihi. Semua ilmu berhajat kepada bahasa Arab untuk faham Quran, hadis dan semuanya. Nak faham satu-satu tu dalam bahasa Arab mestilah tahu grammar Arab. Nak faham ayat tu, ayat perintah, ayat harus, ayat seumpamanya, mestilah belajar bahasa Arab. Dan disebut juga kata-kata ukama, an-nahwu abuha wa sarfu ummuha. Nahwu ni ibarat ibu, ibarat bapa, dan sorof di ibarat sebagai ibu. Jadi besar pentingnya. Sehingga ukama menyebut dalam kata-kata ukama lagi, an-nahwu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Nahwu, ilmu grammar bahasa Arab dalam pemahaman pembelajaran bahasa Arab, kalam seumpama seumpama garam di dalam masak. Tak ada garam, tak jadi apa walaupun sedap tengok mata mandang. Baik, untuk itu kita tanpa melengahkan masa, kita masuk pembelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Ad-darsul awal yakni pengajian pembelajaran yang pertama, aqsamul kalimah. Tengok ni bahagian-bahagian kalimah. Muka surat 1, muka surat 1. Baik, aqsamul kalimah, bahagian-bahagian kalimah. Disebut juga anwa'ul kalimah, jenis-jenis kalimah. Kalau kita pergi secara detail lagi, ajza'ul kalimah, juzuk-juzuk kalimah. Sebagaimana kita tahu, ulama-ulama Arab nahwu, khususnya pakar-pakar dalam bidang bahasa Arab, dalam grammar Arab, dia menyebut
Orang Arab ni dia menulis kitabah ataupun dia bercakap kalam ataupun speaking hanyalah berlega di atas 3 kalimah saja. Mana orang Arab kecek ke, orang Arab menulis ke, orang Arab buat syair ke, buat qasidah apa saja, tidak keluar daripada 3 kalimah ni saja. Sebab dia disebut aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kalimah. Maknanya orang Arab kecil hanyalah menggunakan 3 kalimah ni saja. Kita tengok dalam Al-Qawaid bawah tu. Al-Qawaid. Tengok kaedah dia. Al-kalimatu tanqasimu ila salasatin. Kalimah ataupun kata, perkataan tu terbahagi kepada 3 salasati aqsamin, kepada 3 bahagian, kepada 3 juzuk. Yang pertama ismin, kita baca dengan badal daripada salasah. Isim, apa dia isim? Kata nama dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggerisnya noun, isim. Yang kedua PN. PN ni kita sebut kata kerja, perbuatan. Dalam bahasa Inggeris sebut ke dia word, perbuatan. Yang ketiga adalah haraf. Haraf ni dalam bahasa Melayu sebut kata sendi ataupun kata penghubung. Dalam bahasa Inggeris menyebut partikel ataupun connector. 3 kalimah ni saja orang Arab menulis kitabah, syair, bertutur, tahaddas ataupun kalam, dia buat apa saja, menulis karyanya apa saja, hanyalah berlega di atas 3 kalimah, isim, fi'il, haraf. Okey, kita pergi satu-satu. Apa dia ke definisi takrif pengenalan isim? Kita nak kenal isim ni, apa dia definisi dia, takrif dia. Fal ismu, maka isim itu, kata nama itu, nouns itu, huwa kullu lafzin, dia tu semua lafaz, yusamma bihi insanun, yang dinamakan dengannya akal manusia, au hayawanun, binatang, au nabatun, tumbuhan, au jamadun, ataupun benda beku, batu kau seumpamanya, au ayu syai'in akhar, apa saja yang ada nama. Dengan kata lain, nak kenal isim ialah kata nama. Semua nama manusia adalah isim, people, manusia. Au hayawanun, ataupun nama binatang, animal, binatang. Au nabatun, ataupun tumbuhan. Bahasa Inggeris panggil dia tumbuhan, nabat. Vegetable tu sayur kan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan. Au jamadun, semua benda-benda beku, batu ke apa saja. Au ayu syai'in akhar, apa saja adalah isim. Dengan kata lain, setiap nama adalah isim. Nama manusia, people, nama binatang, semua binatang, animal, nama tumbuh-tumbuhan, nama benda beku, benda cair, asalkan nama adalah isim. Dia buat contoh sini, apa dia? Mislu Ahmad. Ahmad apa dia? Isim ke apa yang keharah? Isim. Sebab Ahmad ni ialah apa dia ngah? Nama. Nouns, kata nama bagi seseorang. Okey, muallim, isim. Dah, kerana terdapat alif dalam kata nama guru. Okey, alif lam padanya. Al-Baqarah. Ni al-muallim ni guru lelaki itu. Al-Baqarah isim, kerana nama bagi lembu betina, kau, dan juga ada alif lam. Surah Baqarah, okey? Surah Baqarah kita ngaji tu maksud dia surah lembu betina lah. Dalam Quran itu mengisahkan tentang lembu. Tak apalah tu kita suruh pada ahli tafsir. Asy-syajarah isim. Dak nama pokok, ada alif lam. Baik, at-tilmizu adalah isim. Mana tanda dia? Sebab dia tu nama tilmiz, dia tu ada alif dan lam. Dak ya? Syajarah tu pokok. Ada alif lam. Mana hak kita ni? Alif lam. Itu takrif bagi isim. Ada takrif bagi isim. Agak-agak insya-Allah kita akan buat perbincangan depan di paper whiteboard lah pada ni. Okey, kita pindah kepada yang kedua, habis dah isim. Dan ni kita pergi kepada fi'il. Fi'il yang disebut kata kerja ataupun perbuatan. Dalam bahasa Inggerisnya panggil verb.
Kemudian ta'rif dia, definisi dia. Huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amali fi zamanil khas. PE kata kerja atau perbuatan itu, verb itu ialah setiap lafaz yang menunjukkan hasil perbuatan itu bersangkut paut dengan masa tertentu. Dengan kata lain, PN kata kerja perbuatan dia bersangkut paut dengan 3 masa. Okey, mula PN ialah perbuatan yang berkait dengan masa. Sama ada masa madi, masa lepas, dipanggil past tense. Yang kedua masa mudhari', fi'il mudhari' dengan masa al-hal wa istiqbal, masa kini dan akhir datang. Mudhari' ada 2 makna. Al-hal ni masa kini, masa sekarang, dan akan datang. Selaginya berkait dengan fi'il amal, berlaku dengan perintah. Masa hadapan juga tapi dengan perintah, dilakukan dengan suruhan, arahan. Dua mari misal sini dengan kata lain, nak kena fi'il itu ialah berkait dengan 3 masa. Kalau fi'il madi, perbuatan yang sudah berlaku telah lepas, past tense. Kalau fi'il mudhari' mengandungi 2 masa, al-hal wa istiqbal. Al-hal ni masa kini, sekarang lah ni. Supaya kita tengok kipah duk musim sekarang lah ni. Ataupun akan datang. Dan selaginya fi'il amar berkait dengan masa depan juga, mustaqbal juga, di hadapan, tapi dilakukan dengan perintah, dengan arah, dengan suruhan. Contohnya kita tengok mislu zahaba. Zahaba ni fi'il madhi, makna masa past tense telah berlaku, dia telah pergi. Yang seterusnya jalasa, fi'il madhi juga past tense, dia telah duduk. Yang ketiga yadkhulu, ni fi'il mudhari' sebab ada tanda dia ya depan tu, yadkhulu. 2 makna, al-hal wa istiqbal, masa learning, kini dia akan datang. Kita jemuhnya dia sedang ataupun akan masuk. Contoh penuh kita baca apa ni, yarji'u, juga fi'il mudhari' sebab ada tanda dia ya tu, huruful mudhara'ah, huruf mudhari'. Makna 2, al-hal wa istiqbal, dia sedang kembali ataupun akan kembali. Baik, yang akhir sekali namat ialah fi'il madhi dengan makna past tense telah berlaku. Namat, dia seorang perempuan telah tidur. Itu untuk kita mengenali definisi fi'il kata kerja ataupun verb. Baik, alhamdulillah kita pergi ke seterusnya, yang ketiga ialah haraf. Haraf ni apa dia haraf? Yang disebut kata sendi, kata penghubung. Wa kullu lafzin la yuzharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Definisi haraf, ta'rif haraf ialah semua lafaz yang tidak zahir maknanya secara sempurna kecuali kena bersambung dengan kalimah lain. Contoh ila ke. Apa dia ke? Tak jelas makna dia ke. Kena sambung ilal madrasati, ke sekolah. Zahaba Zaidun ilal madrasati, Zaid telah pergi ke sekolah. Makna dia kena sambung deh dengan kalimah lain baru zahir makna dia. Begitu juga ala, di atas. Atas, di atas. Dia di atas. Alal kursi. Jalasa Zaidun ala kursi. Zaid telah duduk atas kursi. Baru jelas makna dia. Gitu juga min, dari. Dia makna daripada tak jelas. Kena sambung kalimah lain. Zahaba Zaidun, raja'a Zaidun minal madrasati. Zaid telah pulang daripada sekolah. Juga bi dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala aku menulis buku. Juga tahta. Tak sebenar di bawah apa? Namat al-baqaratu tahta syajarati. Lembu betina itu telah tidur di bawah pokok. Makna barulah jelas. Makna dia haraf, artinya satu kalimah yang makna dia tak jelas pada dia sendiri, kecuali nak jelas kena sambung dengan kalimah lain. Itu makna haraf. Baik, khulasahnya, ringkasannya, tengok dia buat khulasah bawah ni. Khulasah tu ringkasan. Untuk nak mudah faham, dia buat ringkasan secara mudah. Nota. Al-kalimatu, kalimah terbahagi kepada 3, isim, fi'il, haraf. Yang buat dari catat. Baik isim, contoh Muhammadun zahaba ilal madrasati, Muhammad telah pergi ke sekolah.
Mana Muhammad tu dia garis bawah tu kan. Muhammad adalah isim, kata nama bagi manusia, bagi seorang. Contoh Muhammadun zahaba ilal madrasati, Muhammad telah pergi ke sekolah. Dia garis bawah zahaba, itu adalah fi'il madhi, perbuatan yang sudah telah berlaku, past tense, telah pergi ke sekolah. Yang ketiganya adalah haraf. Muhammadun zahaba ilal madrasati, Muhammad telah pergi ke mana? Ke sekolah. Makna tu haraf bersambung dengan kalimah lain pada dia, barulah jelas. Alhamdulillah kita dapat secara umum gambaran-gambaran kalimah ta'di terbagi kepada bahagian kalimah ta'di ataupun jenis kalimah ta'di terbagi kepada 3, isim, fi'il dan haraf. Cuba kita baca muka surat yang pertama di atas sekali tu. Muka surat yang pertama ambil di atas sekali, disebut Iqra. Cuba tentu okey. Hak mana isim, hak mana fi'il, mana haraf. Contoh yang pertama, zahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad telah pergi ke sekolah. Zahaba telah pergi. Fi'il ke isim ke haraf? Fi'il deh. Fi'il apa dia ni? Fi'il madhi, makna perbuatan yang sudah berlaku past tense. Ahmadu ngoh, isim fi'il ke haraf? Isim, pasal-pasal dia isim ke apa dia? Kata nama bagi seseorang. Ila kak cik ke apa dia ni ila? Isim fi'il haraf. Haraf ila, ke ataupun kepada. Disebut tadi haraf tidak jelas makna dia, tidak zahir makna dia daripada dia sendiri, kena sambung dengan lain. Ilal madrasati. Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Al madrasati isim fi'il ke haraf? Isim pasal ada nama sekolah, nama dan juga terdapat tanda alif dalam. Okey, contoh yang kedua, jalasat Fatimatu alal kursi. Fatimah telah duduk di atas kursi. Jalasat fi'il ke isim ke haraf? Cik. Jalasa. Perbuatan ke, kata nama ke, partikel, haraf. Jalasa. Perbuatan ke dia? Perbuatan. Fi'il lah. Word, perbuatan. Jalasa duduk. Ni dia guna fi'il madhi ke mudhari' ke amar. Fi'il ke apa? Jalasat Fatimatu alal kursi. Jalasa fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Madhi ya tak ada tanda mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ada tanda anaitu, depan alif nun yata. Ya jelisu ko, tak jelisu ko, ajlisu ko, najlisu tak ada tu. Fi'il madhi. Tu dia panggil tegapo? Tatino, alamatu ta'nis. Kerana pakai dia tu Fatimah tu tino, ia masuk tatino. Fatimah tu garia cik, isim fi'il ke haraf Fatimah? Isim, kata nama orang Fatimah. Ala ngoh, isim fi'il ke haraf? Haraf, dipanggil haraf. Haraf ja deh. Al-kursi tu isim fi'il ke haraf? Isim, kerana dia tu kata nama kursi dan juga ada lilai pada dia. Baik, contoh yang ketiga, yadkhulul muallimul fasla. Guru lelaki itu sedang ataupun masuk, sedang ataupun akan masuk, dua makna deh. Sedang ataupun guru lelaki itu sedang ataupun akan masuk ke dalam kelas. Yadkhulu ngoh, fi'il apa? Isim fi'il haraf. Fi'il apa ni? Ada tanda depan ni? Mudhari' sebab ada huruf ya, yadkhulu. Apabila sebut makna fi'il mudhari', makna dia dua, al-hal wastiqbal. Masa kini dah akan datang. Sebab tu kita terjemah guru lelaki itu sedang ataupun akan masuk dalam kelas. Al-muallim, isim fi'il ke haraf? Al-muallim, guru. Isim, bahasa ada alif lam tu, nama guru, gelar dia guru, bahasa ada alif lam. Al-fasl, isim fi'il haraf? Al-faslu. Al-faslu. Ada geria tu al-faslu. Isim lah ada alif lam dan juga nama kelas. Dalam kelas. Okey, nombor 4, yarji'u tilmizu minal madrasati bidarajati. Pelajar lelaki itu sedang ataupun akan kembali daripada sekolah dengan menaiki basikal. Yarji'u isim fi'il haraf kain.
fi'il mudhari' sebab ada tanda dia huruf mudhari' akhir. Dan kita jemuh dua dia, sedang ataupun akan. Tilmizu ngoh isim fi'il harah. Isim kerana dia ada alif dan lam depan, dak tilmiz. Baik min, ci, geria min. Isim fi'il harah. Harah lah daripada al madrasah geria kat teh. Isim kerana ada alif lam dan dia tu nama sekolah, school. Okey, bidarajah bo ngoh. Bo bidarajah dengan, makna dengan. Harah dengan. Dia tak payah kan makna dengan. Bidarajati dengan basikal. Ada rajah isim fi'il harah. Kain. Isim kerana nama basikal ataupun ada alif lam pada dia. Okey, yang akhir sekali nombor 5. Namat baqaratu tahta syajarati. Lembu betina itu telah tidur di bawah sebatang pokok. Namat isim fi'il harah. Isim fi'il harah namat telah tidur. Fi'il lah tidur perbuatan. Tu tak lama tak ni tin lembutin al-baqarah isim fi'il harah. Isim ada leleh pakai dia nama lembu. Tahta isim fi'il harah. Haraf tahta di bawah gapo? Haraf tu dia zorah deh. Di sini dia panggil zorah makan tempat di bawah. Asy-syajarah adalah isim kerana ada leleh. Baik, kita pergi kepada alhamdulillah kita pergi kepada latihan yang pertama. Kalau jawablah latihan yang pertama. Kembali, sedang atau akan kembali. Okey, tamrinat, latihan-latihan yang dia beri sini kita kena jawab. Baik, latihan baik. Ada nak tanya sebelum kita buat latihan? Ada nak tanya ngoh? Kai, Fatih, pakcik, ada nak tanya? Okey, terus jawab soalan. Tengok soalan yang pertama, bubuh makna. Soalan yang pertama, soalan awal, dha' al-isma wal fi'la wal harfa fil makanil munasibi. Sila anda letak isim, kata nama ataupun naus, dan fi'il, kata kerja, perbuatan ataupun verb, dan haraf, kata sendi, kata penghubung ataupun partikel connector pada tempat yang munasabah yang sesuai. Maksudnya dengan betul lah letak kalimah. Okey, dia beri garis dalam buku petak bawah dak isim fi'il haraf. Jadi cuba letak dalam kolom hak mana isim, mana fi'il, haraf. Soalan yang pertama, at-tilmizu fil fasli, pelajar lelaki itu berada di dalam kelas, dalam bilik darjah. At-tilmizu isim fi'il ke haraf ngoh? Isim. Apa dia isim? Tanda dia ada lillah. Ambil tilmizu tu tak dalam kolom dia sini, dalam kolom isim. Okey, yang kedua fi. Gapo dia fi? Haraf. Haraf kata sendi, partikel ataupun kata penghubung. Ambil fi ni tak dalam tempat haraf ni sini. Okey. Al-fasli ci isim fi'il haraf. Isim kerana ada gapo dia tanda? Alif lam. Ambil fasli ni tak dalam al-fasli. Itu soalan yang pertama. Soalan yang keduanya, qara'a Muhammadun al-kitaba fil maktabati. Muhammad telah membaca buku di dalam perpustakaan. Baik. Qara'a. Kemudian qara'a isim fi'il harah, telah membaca. Fi'il gapo ni? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il mudhari' ada tanda mudhari' depan qara'a. Ini fi'il madhi deh. Mana telah membaca. Muhammad telah membaca. Ambil Quran ni letak dalam kolom fi'il sini. Letak dalam kolom fi'il sini. Kita tulis. Kalau boleh kita tulis qara'a. Okey, qara'a. Yang keduanya Muhammad. Isim fi'il harah. Isim. Apa dia isim? Dia kata nama. Kita letak Muhammad sini. Okey, Alkitab isim fi'il harah. Kain. Isim kerana ada tanda ke apa? Ada alif dalam Alkitab. Kita buat cakap muak. Okey, kita pergi lagi.
Alkitab. Fi. Apa dia fi? Haraf. Haraf ja connector particle. Al-maktabah. Apa dia maktabah? Isim fi'il harah. Isim kan ada leh ni perpustakaan nama tempat maktabah. Okay, kita pergi soalan yang lagi. Yang ketiga, kharaja Uthmanu minal fasli. Uthman telah keluar daripada bilik darjah. Okey, kharaja isim fi'il harah. Kharaja. Fi'il, okey, fi'il tu dah fi'il telah keluar. Fi'il ke apa tu? Madhi, mudhari', amal. Madhi. Kharaja mana ada huruf mudhara'ah untuk huruf mudhari' depan. Kharaja tak dalam kolom fi'il, kharaja telah keluar. Uthmanu isim fi'il harah cik. Uthman isi lah nama orang Uthman. Tak dia kalau Uthman, ada kalau isi Uthman. Baik, minal fasli min kain. Harah. Kita tak min dalam harah. Fasli adalah isi kerana ada lillah pada dia. Okey, habis soalan yang ketiga. Yang keempat pula, zahabat Aida ilal mat'am. Aida telah pergi ke kantin. Zahaba, fi'il apa zahabat? Fi'il ke arah? Pergi? Fi'il lah perbuatan, zahabat telah pergi. Depan sekali tu. Okey, zahaba fi'il. Tetok situ. Kita tak dalam kolom dia fi'il. Aida. Beri Aida. Isi nama orang Aida. Nama orang Tino. Aida ila mat'am ila cik. Ke haraf. Kita tak dalam kolom haraf. Tak apalah tak terabur pun tak dalam haraf. Al-mat'am isi fi'il haraf. Isim kerana dalil mat'am. Okey. Contohnya kelima. Jalasal walidu alal kursi. Ayah telah duduk di atas kursi. Jalasa ngoh. Jalasa telah duduk. Biasa ayat depan agak fi'il belaka lah jumlah fi'liyah. Okey, jalasa fi'il. Fi'il apa? Jalasa. Fi'il madhi, perbuatan telah berlaku, tak ada huruf mudhara'ah depan tu. Telah duduk. Al-walidu isim fi'il harah. Isim kerana ada lillah al-walidu ni adalah nak makna dia ayah. Alal kursi ala teh. Haraf di ala ni ke apa ni? Di atas. Ayah telah duduk di atas kursi. Kursi isim fi'il harah. Isim nama al-kursi ada lillah al-kursi. Okey, kita tambung lagi. Lagi. Soalan yang kena yang akhir, wada'a tilmizul kitaba fil hakibati. Pelajar lelaki itu telah meletakkan kitab di dalam beg. Baik, wada'a isim fi'il harah. Letak, telah letak. Fi'il apa? Fi'il madhi telah letak. Okey, tilmizu pelajar lelaki itu isim kerana ada alif dalam tanda dia. Baik, Alkitab isim juga daripada nama ada alif Alkitab. Baik, fi haraf jadi itu dalam al-hakibah ba isim lah ada alif depan tu al-hakibah. Al-hakibah. Okey, habis soalan yang pertama. Boleh faham? Ada nak tanya? Ada nak tanya ngah? Kata, cik, kan kena faham molek. Bab benda asah ni. Jalasa duduk, telah duduk. Apa dia? Jalasa tu duduk, telah duduk. Fi'il madhi past tense. Al-walidu tu isim lah dalil lah. Boleh lagi? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi ni kata kerja yang sudah berlaku, yang selesai dengan makna past tense. Fi'il mudhari' ada dua makna dia, al-hal wa istiqbal.
masa kini, masa lon ni, dan masa akan datang. Sebab tu kita jemuh yazhabu tu, yazhabu Zaidun ilal madrasati. Zaid sedang ataupun akan pergi ke sekolah. Dia dua makna. So laginya Amma berlaku depan juga mustakbal, tetapi dengan perintah, dengan arahan, dengan suruhan. Contohnya kalau Qur'an agak ikra. Kalau kata Qur'an telah membaca, yaqra'u sedang ataupun akan baca fi'il mudhari'. Qur'an fi'il madhi telah membaca. Yaqra'u fi'il mudhari' sedang ataupun akan membaca. Iqra' fi'il amar perintah, bacalah. Dah. Lagi? Ada lagi nak tanya? Ada. Ngoh. Nak tanya molek ni sebab nak usul faham, habis nak usul faham ni. Ni hak soalan-soalan gini kat ngaji dalam kiyah ni undah boleh. Gini tanya. Okey. Kalau faham kita pergi kepada soalan yang ke seterusnya. Pandai kita buat berbincang di Papaitek lah. Tengok soalan yang ke seterusnya. Nombor 2 besar. Imla'il faraghati bil asma'il atiyah. Sila anda penuh tempat kosong dengan isi-isi yang berikut. Dia beri so jawab pada atas tu suruh pilih betul dalam kotak. Kita bermakna dulu. Ad-darsu. Biarlah kita baca dengan bagi depan belakang. Atas dasar dia mubtada ataupun khabar pada dalam maksud ai haza deh. Haza ke hazihi. Ad-darsu pembelajaran. Al-kitabu buku itu. Al-madrasatu sekolah itu. Al-arzu nasi. Al-qurratu bola. An-nasihatu nasihat. Panduan. Tu dia bagi kalimah-kalimah supaya kita isi tempat kosong pas ni dengan betul. Soalan yang pertama, aqra'u tek fi sabah. Aqra'u tu dia mari dengan mudhari'. Kita bermakna dua. Saya sedang ataupun akan baca tek pada waktu subuh, pada lepas subuh. Pada pagi lah maksudnya. Saya sedang ataupun akan tek pada pagi. Gambar dia situ, apa dia? Sedang gambar. Aqra'u ad-darsa. Aqra'u al-kitabah. Boleh berlaku tu? Tengok. Aqra'ul kitabah awak deh. Deh. Aqra'ul kitabah, saya sedang ataupun akan baca kitab pada waktu pagi. Pada waktu pagi baca kitab lah. Yang keduanya, aktubu. Dia macam boleh berlaku tu. Aktubu. Saya aktubu mari dengan fi'il mudhari' juga, mana hal istiqbal. Lo ni akan datang. Aktubu saya sedang akan tek pada waktu malam. Apa dia? Aktubu darsa. Saya akan menulis pembelajaran, mengkaji pelajaran, menulis pelajaran pada waktu malam. Tu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Ad-darsa. Bukan ad-darsa datang tu al-kitabah. Aqra'ul kitabah fi sabah. Saya baca buku pada waktu pagi. Aktubu darsa fil laili. Saya tulis pembelajaran, pengajian pada waktu malam. Boleh? Yang ketiga, al-abu. Saya ngapai mudhari' juga ada alih depan tu. Hamzah. Saya sedang ataupun akan bermain tek pada waktu berjam. Main apa? Bola. Ni al-qurrah. Tak sini al-qurrah. Ni kita al-kitabah. Ni ad-darsa. Sini main al-qurrah, main bola deh. Saya main bola. Saya sedang ataupun akan main bola pada waktu petang. Soalan yang seterusnya, azhabu ila tek bid darajah. Dia mari apa mudhari' juga. Saya sedang ataupun akan pergi dengan basikal ke mana? Ke sekolah al-madrasah. Azhabu ila al-madrasati. Saya sedang akan pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Nombor 5. Kita potong dengan berapa dah? Nombor 5, akala tek fi mat'am. Dia apa dia? Makan di kantin. Siapa dia makan? Makan ke apa tu? Nasi al-aruzah. Akala al-aruzah.
Mana fa'il dia? Huwa damam mustati, kembali pada dia, tak kira lah. Akalal aruzza fil mat'am, dia telah makan nasi di kantin. Akala tu fa'il madhi, telah makan. Yang sekali ialah istami ila tak fil fasli, sila dengarlah kamu kepada dalam kelas. Pada apa dengar? Nasihat. Istami ila nasihati fil fasli, sila dengarlah kamu pada nasihat guru di dalam kelas, di dalam bilik darjah. Okey, ada masalah situ? Nak tanya? Ngoh. Aku ada tak ada? Pak nombor 4, azhabu ila madrasati bidarajati, saya sedang ataupun akan ke sekolah dengan menaiki basikal. Orang Kedah panggil gerek. Naik gerek. Okey, lagi? Okey, kalau habis tu kita pergi ke tajuk yang soalan yang 3 besar. Nombor 3, imla'il faragati bil af'alil atiyah. Sila anda penuhkan tempat kosong dengan menggunakan kalimah fi'il yang dia bagi berikut. Dia beri datah kataba, telah menulis. Fi'il madhi itu telah menulis. Yusalli, mari fi'il mudhari' ada ya depan, dua makna sedang ataupun akan sembahyang. Tabakhat, mari dengan fi'il madhi, makna sudah berlaku, telah memasak. Yaqra'u, mari dengan fi'il apa? Yaqra'u. Fi'il mudhari' ada ya depan, makna dua, sedang ataupun akan membaca. Jalasa, fi'il apa ngoh? Fi'il madhi, jalasa, tak ada huruf mudhari' depan, telah duduk. Yadkhulu, ci, fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amar? Tengok ada huruf ke apa? Huruf mudhari' ada ya depan, ada huruf aliyah, huruf mudhari'. Yadkhulu ni makna apa ni? Fi'il mudhari' dengan makna dua, al-hal istiqbal, sedang ataupun akan masuk. Okey, kita ambil fi'il yang dia bui jap pada atas tu, pilih letak tempat kosong dengan betul. Soalan yang pertama, Muhammadun tek alal kursi. Muhammad atas kursi. Apa dia? Muhammad tek atas kursi. Ambil fi'il atas tak isi tempat kosong. Mana situ? Jalasa. Duduk. Muhammadun jalasa alal kursi. Muhammad telah duduk di atas kursi. Soalan yang kedua, al-tilmizu tek darsa. Pelajar lelaki itu pembelajaran. Apa dia? Kataba deh. Kataba, kita ambil kataba. At-tilmizu kataba darsa, pelajar lelaki itu telah menulis pembelajaran. Kita tulis kataba sini, okey. Tadi sini jalasa. Okey, soalan yang ketiga, abi tek al-kitab. Ayah saya kitab. Apa dia? Yaqra'u, baca. Abi yaqra'ul kitab, ayah saya sedang ataupun akan membaca kitab. Soalan yang keempat, al-muallimu tek al-fas. Guru lelaki itu tek kelas, bilik darjah. Apa dia? Yadkhulu, guru itu sedang ataupun akan masuk dalam bilik darjah. Soalan yang kelima, Usmanu tek fil masjid. Usman yusolli. Usman apa dia? Dia sedang ataupun akan sembahyang di masjid. Lah sekali ni ngaso dah. Ummi makan. Apa dia? Ummi tabakhat atau ama. Ummi dia telah memasak makanan. Habis ada tak payah lagi? Tinggal ke dia? Lepas tu kita buat latihan atas whiteboard pula. Namanya ummi tabakhat ummi tabakhat ta'ama, emak saya telah memasak makanan. Ada lagi enggak? Tak tanya dah, ada dua latihan lagi. Ada lagi? Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan besar.
Okey, Pak, soalannya Pak, imla'il faraghati bil hurufil atiyah. Sila anda isi tempat kosong menggunakan huruf, gunakan haraf. Dia teh belaka, isi dia isi dah, isi belaka PS isi dah, guna haraf pula ni. Yang berikut. Okey, nombor 1, ba makna dengan. Ala makna di atas. Ila makna ke ataupun kepada. Fi makna di ataupun dalam. Min makna dari ataupun daripada from. Tahta makna dia di bawah. Jadi ambil harah-harah berikut ni, pilih letak biarnya betul di bawah. Ambil letak tempat kosong dengan jaga betul dengan sesuai. Soalan yang pertama, zahabtu tek al madrasati. Saya telah pergi sekolah. Ambil mana? Illa, saya telah pergi ke sekolah. Potong illa guna dah. Okey, soalan yang kedua, abriul kalama bil mibrati. Saya telah mengasah pen pengasah. Dengan apa? Pilih yang mana? B. Abriul kalama bil mibrati. Saya telah mengasah pen dengan pengasah. Okey, soalan yang ketiga, al qalamu tek maktabah. Pen meja. Pen meja tu, okey, pen dalam meja. Pen ala, pen di atas meja. Al qalamu alal maktabi, pen berada di atas meja. Soalan yang keempat, at-tilmizu tek al idarah. Pelajar lelaki itu pejabat. Potong kau tahu lagi tu ke mana? Fi tilmizu fi fil idarah. Pelajar lelaki itu berada di dalam pejabat. Dimaksud dalam pejabat ni. Nombor ambil potong fi. Baik, nombor 5. Ana tek kedah. Saya kedah. Mana tak guna lagi? Min, ana min kedah. Saya daripada kedah. Saya berasal daripada kedah. Atau saya ni datang daripada kedah. Ya akhir sekali, al-hisanu syajarah. Kuda pokok. Al-hisanu tahta syajarati. Kuda itu berada di bawah pokok. Ada lagi tak ada? Nak tanya? Apa dia? Nombor 2. Abriul kalama bil mibrati. Saya telah mengasah pen pensel tadi dengan pengasah. Ngegorek lah, mibrak tu gorek. Okey, beres? Nombor 3, al-qalamu alal maktabi. Pensel itu berada di atas meja ala. Nombor 4, tilmizu fil idarah. Pelajar lelaki itu berada dalam pejabat. Ambil. Okey. Soalan saya yang akhir ialah nombor 5, imla'il faraghati bil kalimati lati baina qausaini. Sila anda penuhkan tempat kosong dengan kalimah yang berada di antara dua braket. Pilih dua braket, dua tu pilih mana betul. Jadi misal, berpandukan misal, tengok contoh misal. Muhammadun zahaba ilal madrasati. Muhammadun ilal madrasati, qara'a zahaba, dia ambil zahaba. Muhammad telah pergi ke sekolah. Soalan yang kedua, katabat tek darsa. Al-kitu makna kucing, at-tilmizu makna pelajar lelaki. Ke dia? Telah menulis pembelajaran, kucing ke pelajar lelaki? Tilmiz, pelajar lelaki, letak ke kucing nulis. Pilih mana so. Okey. Soalan yang ketiga, jalasal walidu tek kursi. Ayah telah duduk kursi. Ala min, di atas kau dari. Ala di atas, ala ayah telah duduk di atas kursi. Soalan yang keempat, daraba Ahmadu tek pilih ala ruzza nasi thu'bana ula. Dia kata ke apa? Dia kata nasi. Nasi ni ya ranggah.
Ahmad telah pukul ular. Nombor 5, tiap-tiap abi jari dah. Ayah saya sok koba. Syaraba makna minum, qira'a makna baca. Minum sok koba. Qira'a abi jari data. Ayah saya telah membaca surat koba. Magazine dia majalah ikutlah. Okey, ni syariba. Al-ustazu tek qahwata kopi, al-qalam pen. Ustaz minum kopi lah al-qahwata tak minum pen. Jadi habis dah tu tak ada tak payah. Tak jelas. Nombor satu hak mana? Nombor satu tu. Tilmizu dakhala maktabata. Benarnya fi maktabati biar tu dia buat dulu. Dia kena tilmizu dakhala fil maktabah dia tengah ni. Kita bukan nak tu nak ambil contoh nak isi. Pelajar lelaki itu masuk ke dalam perpustakaan. Lagi? Dakhala lah makna masuk. Okey, akala make. Pelajar lelaki itu make perpustakaan. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, alhamdulillah. Setakat itu saja, alhamdulillah kita selesai ad-darsul awal, pengajian yang pertama, definisi aqsamul kalimah, bagi-bagi kalimah, isi fi'il haraf, dan kita buat latihan dia sebut isi tempat kosong dengan isim, kata nama ataupun naus. Lepas tu isi tempat kosong dengan fi'il, kata kerja, perbuatan ataupun verb. Dan yang ketiganya isi tempat kosong dengan haraf, dengan kata sendi ataupun kata penghubung, partikel. Dan insya-Allah kita akan sambung ke pelajaran yang seterusnya, ad-darsus tsani, pembelajaran yang kedua, insya-Allah. Dan kita minta Allah Taala buka pita hati kita dapat memahami asas bahasa Arab ini, taisirun nahwi, belajar nahwu secara mudah dengan baik dan dapat memahami. Sekali-sekali kita dapat ambil Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Setakat ini saja. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.